Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam perkongsian kita di dalam channel saya ni. Hari ni saya nak share sikit lah dengan anda asas kepada wiring ni. Kita nak kena tahu dulu, sebelum kita buat apa-apa wiring, kita kena tahu dulu saiz-saiz kabel yang biasa digunakan dekat Malaysia ni lah. Sangat penting lah perkara ni kan. Pertama sekali kita kena tahu apakah standard saiz kabel yang kita gunakan untuk pendawaian dekat rumah lah kan. Yang kedua, kita kena kenal saiz-saiz kabel tu physically dia macam mana kan. Dan value yang mana dia ambil daripada saiz-saiz kabel tu. Contoh 1.5mm, 2.5, 4mm, 16mm dan 25mm tu dia ambil daripada mana kan value tu. Okey. Untuk meyakinkan anda lagi kan, saya nasihatkan anda print buku Suruhanjaya Tenaga ni. Dekat saya punya video sebelum ni saya ada tunjukkan macam mana anda nak dapatkan buku ni. Sebab buku ni sangat penting lah. Buku ni sangat penting untuk kita buat pendawaian dekat rumah kita. Dekat sini ada melibatkan undang-undang Suruhanjaya Tenaga lah. Contoh macam kalau kita nak buat soket keluar ni, berapa yang kita boleh buat kan. Contoh, saya bagi contoh buku ni ada cerita kan. Okey, untuk kabel 2.5mm, kalau kita menggunakan MCB 30 atau 32, kita boleh pasang kita punya soket outlet tu. Kalau kita guna 2.5mm kabel, kita boleh pasang dekat 100 meter kuasa 2 area. Luas 100 meter kuasa 2 kan. So tu salah satu contoh dia lah kan. Nanti kita akan go through detail, tapi hari ni saya tak nak panjangkan sangat video ni, takut nanti drag terlampau panjang. Jadi saya akan cuba asing-asingkan kabel ni lah, asingkan video ni. Hari ni saya nak cerita pasal kabel saja. Macam mana saiz kabel tu diambil lah kan. Kita kena tahu ada 5 kabel yang penting lah, saiz kabel yang penting digunakan dekat Malaysia ni lah. Okay, so dekat buku Suruhanjaya Tenaga ni dia tunjukkan yang pertama 1.5mm kuasa 2, iaitu untuk anda tengok dia berpalang dia berpalang dekat lampu dan kipas kan. So 1.5mm adalah sesuai untuk lampu, kipas, loceng, exhaust fan. Dia berpalang di mana anda tengok kan. Kemudian tadi 1.5 untuk lampu dan kipas dan botan-botan kecil lah. Yang kedua 2.5mm. 2.5mm untuk soket outlet kita. Soket outlet ni soket 3 pin yang kita gunakan untuk cocok TV kita tu. TV kita, peti ais kan, kettle kita, kita gunakan kabel 2.5mm. Tapi dia ada limit dia. Untuk soket outlet ni dia ada limit dia. Kalau 2.5mm berapa loop yang kita boleh kan. Yang ketiga saiz kabel, kalau anda perhatikan yang sini 4mm. 4mm digunakan untuk dia berpalang dekat pemanas air, penghawa dingin. Okey, elemen penyejuk pemanas 4mm kabel. Motor, tak semua rumah ada motor kan. Motor ni biasa kita pakai untuk pam air ataupun kolam ikan ke kolam renang, nak pakai motor lah kan. So 6mm kabel, yang ni jarang orang pakai. Jadi 5 saja kabel yang penting tadi saya akan cerita lah. Ada berapa tadi? 1.5, 2.5, 4mm. Yang ketiga, yang keempat 16mm. 16mm biasa kita gunakan dekat dalam kita punya DB kita kan, distribution board ataupun kotak agihan yang dalam rumah kita tu, yang ada MCB apa semua tu kan. Dalam tu dia akan menggunakan 16mm. Dan 25mm
biasanya daripada TNB masuk ke meter kita dia gunakan 25mm. Kalau kita punya beban, contoh rumah kita katalah rumah besar lah, rumah banglo kan, kita perlukan load yang tinggi, jadi masuk meter ni daripada TNB dia akan pakai 25mm, keluar meter pergi ke DB kita akan pakai 25mm, dan seterusnya lah. Kalau kita tengok kan 25mm ataupun 16mm ni, daripada meter masuk ke DB sampai ke kita punya kita punya fuse tu lah, kita punya switch tu lah, kita punya MCB kita, miniature circuit breaker kita. Tapi biasanya dalam DB pakai 16mm saja. So ada 5 kabel yang penting lah yang perlu kita tahu. 1.5 untuk lampu kipas, 2.5 soket outlet, 4mm untuk elemen pemanas penyejuk heater dalam bilik air kita tu, aircon kita pakai 4mm. Yang keempat 16mm dekat dalam kita punya DB, dan 25mm TNB lah. Okey. Dekat mana dia dapat value 1.5, 2.5, 4mm tu semua? Okey, sebenarnya value-value tersebut dia ambil, contohlah satu kabel kita dia ada single core, dia ada satu core je. Macam ni pada multi core kita panggil multi strand lah, ataupun banyak lembaran ataupun multi strand. Kalau dia single strand macam ni, okey, 1.5mm adalah luas kita punya copper ni. Kalau 2.5 lah. So luas dia adalah pi j kuasa 2. Kalau kita kira formula tu, kita akan dapat luas dia ni lah 1.5mm. Tapi dekat Malaysia ni banyak pakai multi strand. Kenapa dia pakai multi strand? Sebab bila multi strand ni dia lebih fleksibel, mudah dilentur berbanding dengan single strand. Dan kalau ada vibration dia lebih tahan lah berbanding kita pakai single strand. Jadi kebanyakan kat Malaysia dia pakai 7 core lah, 7 core. Okey. Jadi macam mana kita nak kira, sedangkan kalau single core dia boleh kira 1.5mm kuasa 2. Tapi bila multi strand macam ni dia ada banyak ruang-ruang kosong macam ni. Kalau kita guna formula tadi, kita takkan dapat lah dia punya luas keratan rentas lah, ataupun cross section area kan. Dia ada table dia kat sini. Okay. Table ni tak perlu kita hafal. Dekat wire tu sendiri, kalau kita beli satu gulung yang baru tu, dia ada tulis lah. Ataupun kat wire tu sendiri ada tulis lah untuk kabel-kabel yang high quality punya lah. Contohnya macam mega cable, dia ada tulis lah kan, size kabel tu. Kalau kabel-kabel yang murah ni banyak tak ada tulis. Okey, tak nampak. Okay, kamera saya ni tak boleh nak fokus. Okey. Contoh 1.5mm kabel pakai 7 lembar 0.52. Setiap lembar 0.52 dia punya jejari dia. Dia punya diameter dia. Okey. Sebab saya tak ada yang